Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul khair ala Muhammad alaihi wasallam. Fadilna wa innaka la tudkhil fil amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Hendaklah kalian kemudian berbudi kata ketika khatib sedang khutbah menurut tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang kata-kata walau dengan perkataan sekalipun ketika khatib sedang khutbah maka saya pun luput dari pahala Jumaatnya. Oleh itu marilah dengar dan dengar dengan taat. Moga-moga kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil qail wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yang ini berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengabadikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Islam ialah
Islam ialah agama yang sangat menitik beratkan soal berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hal ini perlu menjadi keutamaan kerana jasa dan pengorbanan ibu bapa adalah sangat besar nilainya. Mereka telah membesarkan, mendidik dan memelihara kita dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam suratul Ahqaf ayat 15 yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dan menanggung susah payah, dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai anak, kita hendaklah memberi penghormatan dan kasih sayang yang sewajarnya kepada mereka. Betapa besar sekalipun pangkat seseorang, betapa banyak pun hartanya dan betapa masyhur namanya dalam kalangan masyarakat, seseorang itu belum tentu dapat digelarkan seorang anak yang saleh selagi dia belum menunaikan tanggungjawab kepada ibu bapanya ketika mereka hidup maupun setelah meninggal dunia. Antara tanggungjawab yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika ibu bapanya masih hidup adalah sentiasa taat kepada mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. Tidak boleh bercakap kasar serta meninggikan suara kepada kedua ibu bapa. Menghormati mereka dengan bercakap menggunakan bahasa yang baik dan bersopan serta mengelakkan perbuatan yang boleh menyakiti hati mereka. Anak-anak hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapanya, menjaga kebajikan mereka seperti makan, minum dan kesihatan mereka. Layanlah mereka sebagaimana mereka membesarkan kita. Jagalah perasaan mereka dan gembirakan mereka. Anak-anak perlu sentiasa bersikap penyayang dan sabar dalam menjaga ibu bapa apabila mereka sudah tua dan ketika mereka sakit. Hindari perasaan susah dan berasa letih ketika menjaga dan memelihara mereka. Apatah lagi perasaan benci kepada mereka itu. Anak-anak hendaklah sentiasa berusaha untuk membahagiakan mereka selagi mereka masih hidup. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya perlu diingat bahawa tanggungjawab kepada ibu bapa tidak terhenti ketika mereka masih hidup sahaja. Akan tetapi sebagai anak yang saleh, tanggungjawab tersebut hendaklah diteruskan apabila ibu bapa telah meninggal dunia. Antara amalan yang boleh dilakukan oleh anak kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia adalah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan keampunan dan menempatkan mereka dalam kalangan orang yang saleh. Amalkanlah ilmu yang diajarkan oleh kedua ibu bapa agar mereka mendapat pahala ilmu yang dimanfaatkan. Banyakkan bersedekah dan niatkan pahala tersebut untuk kedua-dua ibu bapa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakannya. Selain itu adalah menjadi tanggungjawab anak-anak untuk menjelaskan hutang piutang kedua-dua ibu bapa yang telah meninggal dunia. Hal ini demikian kerana seseorang yang berhutang wajib menjelaskan segala hutang, dan sekiranya ia meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan hutangnya, maka ianya merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh anak-anak kepada kedua ibu bapa yang telah meninggal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya hingga dibayarkan hutang itu baginya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, antara tanggungjawab lain yang perlu ditunaikan setelah ibu bapa meninggal dunia adalah mengqadhakan puasa mereka atau membayarkan fidyahnya. Waris atau anak disunatkan supaya mengqadha puasa atau membayarkan fidyah bagi ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud daripada Abdullah ibnu Buraidah radhiyallahu anhu katanya, ketika aku sedang duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia dan mempunyai hutang sebulan puasa. Bolehkah aku puasa untuk membayarnya?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Ya, boleh puasa untuknya." Selain daripada itu, anak-anak hendaklah menghubungkan tali silaturahmi dengan menghormati dan memuliakan sahabat handai ibu bapa, kerana menghubungkan tali silaturahmi merupakan salah satu tuntutan syariat. Anak-anak juga hendaklah membuatkan haji bagi kedua ibu bapanya yang belum sempat menunaikan haji. Perkara ini boleh dilakukan dengan melakukannya sendiri atau dengan cara mengupahkannya kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud yang bermaksud, ada seorang lelaki daripada Bani Salamah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah,
apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Adakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Baginda menjawab, ya, mendoakan dan meminta keampunan untuk kedua-duanya, melaksanakan wasiatnya, menyambung jalinan silaturahmi mereka dan memuliakan teman mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru pada para jemaah sekalian agar sentiasa melaksanakan dan menghayati peranan kita sebagai seorang anak kepada kedua-dua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sedarlah bahawa tanpa keredaan mereka, kita juga tidak akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi, mengampuni, meredai dan memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada mereka, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan ibu bapa kita di syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah keampunan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku serta kepada orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hisab dan pembalasan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موافق الطاعين وانفذنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat akhirat jualah sebenar-benar kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yang ini memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia.
Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harith Ali Syariatik, As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa khudhulil kafarata wa mubtadi'in sayyiati wal musyrikin, wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farij humum al-muslimin, waqdid dayna 'anil madinin, wa ahsin khalasal masjunin, waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktub as-salamata wal afiyata lana wa li'abidika al-hujjaj waz-zuwar wal musafirin fi barika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.